Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, hari ini cikgu akan bincangkan bab yang ke-12 iaitu sukatan kecenderungan memusat. Okey, dalam bab 12 ini awak akan pelajari sukatan kecenderungan memusat. Okey, kita tengok yang pertama 12.1. Dalam 12.1.1 kita akan belajar tentang mod, mean dan median bagi suatu set data tak terkumpul. Okey, standard pembelajarannya adalah menentukan mod, mean dan median bagi suatu set data tidak terkumpul. Okey, yang pertama kita tengok mod. Apa itu mod? Mod bagi suatu set data ialah nilai yang paling tinggi kekerapannya. Kadang-kadang terdapat dua mod dalam satu set data apabila kekerapan tertingginya sama. Set data dikatakan tiada mod apabila nilai kekerapan suatu set data adalah sama. Okey, kita tengok contoh yang pertama. Nyatakan mod bagi setiap set data yang berikut. Okey, yang pertama untuk soalan A. Untuk soalan A, 4, 5, 2, 3, 4, 4 dan 5. Ini adalah satu set data yang diberi. So, macam mana kita nak cari mod? Mod adalah yang paling tinggi kekerapannya. Okey, kalau awak tengok kat sini, 4. 4 ada berapa kali muncul dalam satu set data? 1, 2, 3. Ada 3, 4 dalam satu set data. Okey, kalau 5 pula ada berapa? 1, 2. Ada 2 sahaja. Jadi 2 dengan 3 masing-masing ada 1. Jadi dekat sini 4 yang paling kerap dalam satu set data ini. Jadi kekerapan 4 ada 3. Jadi mod untuk set data ini adalah 4. Mod bagi set data ini adalah 4. Sebab 4 yang paling kerap ada 3. Okey, kita tengok B pula. B, M, N, L, M, L, P, L, L, P. Okey, so kita tengok kat sini M ada 2. Okey, M ada 2. Kalau N ada berapa kat sini? N ada 1 sahaja. L 1, 2, 3, 4. L ada 4. Okey, P pula ada 2 sahaja. Jadi kekerapan paling tinggi adalah L. Kekerapan paling tinggi adalah L, iaitu 4. Jadi mod untuk data ini adalah L. Mod untuk data ini adalah L. Okey, seterusnya kita tengok C. Untuk soalan C, kopi, teh, kopi, kopi, susu, teh, susu, teh. Okey, so sekarang ni kita kira kopi ada berapa? 1, 2, 3. Ada 3 untuk kopi. Teh ada berapa? 1, 2, 3. Okey. Jadi susu ada 1, 2. Jadi mod untuk data ini adalah kopi. Mod adalah kopi dan teh. Sebab apa? Sebab ada kekerapan yang sama, iaitu kopi ada 3 kekerapan dan teh juga ada 3 kekerapan. Okey, seterusnya kita tengok nombor D.
Okey. D pula dia bagi data 2, 4, 6, 8, 10. Okey. Untuk D, adakah dalam soalan D ada mod ataupun tidak? Okey, ingat tadi dia cakap jika semua semua nombor dalam set data tersebut tiada kekerapan. Maksudnya ada 2 ada 1 sahaja. 4 pun ada 1, 6 pun ada 1, 8 ada 1, 10 ada 1. Jadi untuk soalan D tiada mod untuk set data D. Okey. Okey, seterusnya kita tengok median. Apa itu median? Median bagi set data dengan bilangan data yang ganjil ialah nilai yang berada di tengah-tengah. Manakala median bagi set data dengan bilangan data yang genap ialah nilai purata bagi dua nombor di tengah-tengah data yang telah disusun mengikut tertib menaik atau menurun. Okey, kalau kita tengok kat sini, dia bagi satu syarta alih, median, data disusun mengikut tertib menaik ataupun menurun. Bilangan data genap, purata dua nilai data di tengah-tengah. Maksudnya, kita nak cari median dia. Jika bilangan datanya genap, kita kena ambil purata dua nilai data di tengah-tengah. Okey, sekiranya bilangan data tersebut ganjil, nilai data di tengah-tengah itu adalah median. Okey, so kita tengok contoh 2. Macam mana kita nak tentukan median bagi data tersebut. Data di bawah ialah wang saku bagi 5 orang murid ke sekolah setiap hari. Tentukan median. Okey, maksudnya dia bagi RM RM5, RM8, RM3, RM7 dan RM5. Okey, step yang pertama, langkah yang pertama awak perlu buat adalah susun mengikut tertib. Okey, tak kisahlah tertib menaik ataupun menurun. Okey, kita susun dulu tertib menaik. Okey, RM3, lepas RM3, RM5, lepas RM5, ada lagi satu RM5. Lepas tu RM7 dan RM8. Okey, kalau awak tengok dekat sini, data yang dia bagi ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 5 adalah nombor data ganjil. Okey, so kalau ganjil, kita tengok nombor yang di tengah-tengah. Okey, sekarang ni, yang mana satu nombor di tengah-tengah? Ada 5, kita bahagi 2. Jadi, RM5 adalah data yang berada di tengah-tengah. Jadi, median untuk data ini adalah median sama dengan RM5. Sebab RM5 berada di tengah-tengah untuk data ganjil ini. Okey, seterusnya kita tengok contoh 3. Data di bawah menunjukkan jumlah bilangan gol pasukan seladang dalam 10 permainan. Tentukan median. Okey, yang pertama sekali kita buat apa? Kita susun dulu dalam tertib, mengikut tertib. Okey, 1, start daripada nombor yang kecil hingga nombor yang besar. Okey, 1, 1, 1, 1. Okey, ada 4 1. Okey, lepas tu 2, 4. 4 ada 3. 4, 4, 4 dan 5, 5. Okey, semua sekali ada 10 permainan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey, kalau 10, dia kata kita nak cari median, mestilah purata bagi 2
nombor yang di tengah-tengah. Okey, sekarang ni dia ada 10. Jadi kalau kita bahagi 2, ada 5 setiap bahagian. Okey, ada 5 setiap bahagian. Jadi 2 nombor yang di tengah-tengah adalah nombor 2 dan nombor 4. Okey, jadi kalau kita nak kira purata, macam mana? Purata median sama dengan 2 tambah 4 bahagi dengan 2. Okey, ni adalah purata. Okey, jadi 2 tambah 4, 6. 6 bahagi 2, kita dapat 3. Jadi, median untuk data ini adalah 3. Okey, median untuk data ini adalah 3. Okey, kita tengok contoh seterusnya. Tentukan median bagi setiap set data berikut. Okey, ni pun kita nak cari median. Macam mana nak cari median? Okey, A 4. Okey, yang pertama sekali kita buat apa? Susun mengikut tertib. Okey, so kita akan susun mengikut tertib. 1, 2, 3, 4, 4, 6, 7 dan 9. Okey, semua sekali ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okey, itu cara kita check balik. Okey, ada lagi satu cara. Ni data ganjil. So, kalau data ganjil, kita boleh pangkah antara hujung dengan pangkal. Okey, so kita boleh kenal pasti nombor yang berada di tengah-tengah. Okey, contohnya kat sini, cikgu pangkal 1, 9. 2, 7, 2, 6, 3 dan 4. Jadi, ada satu nombor yang tidak dipalang di sini adalah nombor 4. Jadi, 4 adalah median bagi data ini. Okey, median sama dengan 4. Okey, seterusnya tengok soalan B. Dia bagi satu set data. Apa yang awak perlu buat? Yang pertama, susun semula. Okey, susun semula daripada nombor kecil hingga nombor besar. Okey, nombor yang kecil adalah 21. Jadi 21, 21, 23, 24, 24, 25, 27 dan 28. Betul tak? Kira balik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, so kita dah susun mengikut tertib. Okey, macam yang cikgu buat tadi, awak boleh guna juga cara pangkah tadi. Okey, yang pertama dengan hujung. Okey, 21, 27, 23 dan 25. Okey, jika awak pangkah yang dua tengah ni, maksudnya median dia adalah purata bagi titik, bagi dua nombor di tengah ni. Okey, jadi median macam mana nak kira? Median sama dengan 24 tambah 24 bahagi 2. Jadi, median yang awak peroleh adalah 48 bahagi 2. Awak akan dapat 24. Jadi, median untuk soalan B adalah 24. Okey, seterusnya kita tengok menentukan median bagi bilangan data yang genap atau ganjil dalam jadual kekerapan dan perwakilan data. Okey, ini pun dia bagi
satu carta. Okey, median jumlah kekerapannya adalah N. Bila jumlah kekerapan dia genap, maka kita akan guna data pada kedudukan. Ni cara kita, kaedah kita nak cari median bagi bilangan data genap. Kita akan guna kaedah yang pertama. Jika jumlah kekerapannya ganjil, kita akan guna kaedah ni. Cara pengiraan dia, kita guna formula ni. Okey, kita tengok contoh 5. Jadual menunjukkan masa yang diambil oleh 11 kumpulan murid untuk membina model roket dalam satu aktiviti sains. Okey, kat sini dia dah bagi tahu 11 kumpulan. Jadi kekerapannya ada 11. 11 adalah nombor ganjil. Jadi kalau nombor ganjil, maka kita guna formula N tambah 1 bahagi 2. Okey, macam mana kita nak cari? Okey, jumlah kekerapan. Okey, 1 tambah 6 tambah 3 tambah 1. Jadi 11. Okey, jadi kita nak cari median untuk jadual kekerapan ni. Okey, median sama dengan data pada kedudukan N tambah 1 bahagi 2. N ini adalah bilangan kekerapan, jumlah kekerapan. Jadi jumlah kekerapan adalah 11 tambah 1 bahagi 2. Jadi awak akan dapat 11 tambah 1, 12 bahagi 2, 6. Jadi median untuk data ini adalah pada data yang ke-6. Okey, data yang ke-6 ni di mana? Okey, data yang ke-6 ni adalah, okey, kalau kat sini cikgu buat. Okey, kekerapan yang pertama adalah nombor 10. Kekerapan 2 hingga 7 adalah 20. Kekerapan 8 hingga 11 adalah 30. Okey. 8 hingga 10. Okey, data yang ke-11 adalah 40. Jadi, median adalah data pada kedudukan yang ke-6. Kedudukan yang ke-6 adalah di sini. Jadi, median untuk data ini adalah median sama dengan data yang ke-20. Median adalah 20. Masanya adalah 20. Okey, ini cara pengiraan jika data kekerapan tersebut adalah nombor ganjil. Okey, kita tengok soalan yang seterusnya. Jadual menunjukkan masa yang diambil untuk menjawab teka silang kata oleh 12 kumpulan murid dalam aktiviti persatuan matematik. Okey, dia bagi data kat sini. Masa 10 minit kekerapannya adalah 2. Masa 20 minit kekerapannya adalah 4. Masa 30 minit adalah kekerapannya adalah 5. Dan masa 40 minit kekerapannya adalah 1. Jadi, jumlah kekerapan 2 tambah 4 tambah 5 tambah 1, awak akan dapat 12. Jadi, 12 ini adalah nombor genap. Jika nombor genap, kita akan guna formula yang untuk nombor genap. Kekerapannya adalah genap. Okey,
So, macam mana kita nak kira? Purata data pada kedudukan median sama dengan N per 2 dan N tambah 1. Okey. Jadi, purata bagi N 12 bahagi 2 dan 12 bahagi 2 tambah 1. Okey, 12 bagi 2 tambah 1. Okey, purata sama dengan data yang ke-6 dan data yang ke-7. Okey, jadi purata data yang ke-6, ni di mana? Okey, so kita tengok dekat sini. Data 1 hingga 2 adalah 10 minit. 3 hingga 6, 20 minit. 7 hingga 11 adalah 30 minit. Dan data yang ke-12 adalah 40. Jadi dia kata purata adalah median adalah purata antara data 6 dan data 7. Jadi 20 tambah 30 bahagi 2. Okey, jawapan akhir median sama dengan 20 tambah 30 bahagi 2. Okey, jadi mediannya adalah 25. Median untuk data ini adalah 25. Okey, kita tengok yang seterusnya. Mean. Apa itu mean? Okey, mean bagi suatu set data ialah nilai yang diperoleh apabila jumlah nilai data dibahagikan dengan bilangan data. Okey, mean adalah jumlah nilai data dibahagikan dengan data. Okey, mean bagi data dalam jadual kekerapan boleh diperoleh dengan mengira hasil darab dengan kekerapan yang sepadan, kemudian dibahagikan dengan jumlah kekerapan. Okey, ni ada dua cara. Okey, mean yang pertama jika ganjil jumlah nilai bahagi dengan bilangan data. Okey, yang kedua dalam jadual kekerapan. Okey, jadual kekerapan kita akan gunakan formula ni. Mean sama dengan hasil tambah data darab dengan kekerapan bahagi dengan jumlah kekerapan. Okey, kita tengok contoh yang ke-7. Berdasarkan yang dia bagi ni. Okey. Jumlah kutipan jogatan. Hitung purata wang jogatan yang telah dipungut oleh Haikal daripada setiap tingkatan. Okey, purata ni samalah dengan mean. Okey, kalau dia minta purata ni sama juga dengan mean. Okey, macam mana nak cari? Purata sama dengan jumlah nilai data. Jadi kena buat apa? Tambah. Bahagi dengan bilangan data. Okey, jumlah nilai data RM
373 50 sen tambah RM424 tambah RM363 tambah RM485 15 sen tambah RM355 10 sen. Okey, ni jumlah nilai data. Bahagi dengan bilangan data. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kita bahagikan dengan 5. Okey, purata RM2,000.75 sen. Kita bahagikan dengan 5. Jadi, jawapan yang awak akan dapat adalah RM400.15 sen. Okey, ni adalah min untuk data pungutan wang jogan. Okey, itu saja untuk hari ini. Cikgu harap dengan perkongsian yang cikgu beri dapat membantu awak lebih memahami subtopik yang pertama ini. Okey, kita jumpa lagi. Terima kasih.